Baik, kita mulakan surah At-Taubah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa? Bagaimanakah? Yakunu ia ada. Lil musyrikina bagi orang-orang musyrikin. Ahdun perjanjian. Indallahi di sisi Allah. Wa inda dan di sisi Rasulihi Rasulnya. Illa melainkan alladzina orang-orang yang ahadtum telah kamu adakan perjanjian. Telah kamu adakan perjanjian inda di sisi Masjidil Haram. Masjidil Haram. Famastaqamu. Fama ni, mani kita terjemahkan maka, fatu maka, matu selama ya. Famastaqamu maka selama telah berlaku lurus mereka. Maka selama istaqamu telah berlaku lurus mereka. Lakum bagi kamu. Fastaqimu maka berlaku luruslah olehmu. Maka berlaku luruslah olehmu lahum kepada mereka. Jadi fi'il istaqamu ni madi. Istaqamu, istaqimu atau amar. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu ia suka al-muttaqin akan orang-orang yang bertakwa. Baik, saya masuk mula. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi. Bagaimanakah ia ada bagi orang-orang musyrikin perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Mereka kafir dengan Allah dan Rasulnya. Ia boleh ke dipegang janjinya? Itu persoalannya. Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Melainkan orang-orang yang telah kamu adakan perjanjian di sisi Masjidil Haram, iaitu ya dikatakan Yaumul Hudaybiyah. Hari perjanjian itu dikatakan perjanjian Hudaybiyah. Mereka ini adalah orang-orang musyrikin yang telah mengadakan perjanjian bersama dengan Nabi. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama telah berlaku lurus mereka bagi kamu, maka berlaku luruslah olehmu kepada mereka. Mana kalau kita bahasakan mereka masih pegang menyempurnakan janji itu, kamu pun berlaku luruslah terhadap mereka. Sebab mereka masih pegang janji. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah, ia suka akan orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa di sini ialah takwa yang dimaksudkan dengan makna ayat tu pegang janji. Jadi Allah suka kepada orang yang berpegang kepada perjanjian. Takwa di sini takwa dengan maksud pegang janji. Masa yang berpegang janji atau amanah kepada janji. Baik, susunan ayat yang akhir ni, innallaha yuhibbul muttaqin. Kita kenal bahawa inna ni adalah
ya, huruf yang menasabkan isim. Ya, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Itu semua adalah huruf-huruf yang menasabkan isim. Jadi isimnya inna. Dan dia ada khobar ya. Jadi di sini ya khobar dia dengan khobar jumlah namanya. Jadi mana khobarnya yuhibbul muttaqin itu jumlah. Yuhibbu fi'il dan fa'il. Muttaqin maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi yuhibbu fi'il dan fa'il, muttaqin maf'ul bih. Jadi jumlah yuhibbul muttaqin jadi khobar kepada inna. Jadi inna ada isim, ada khobar. Isimnya ialah Allah. Ya. Tapi tengok, kalau inna tak ada, apa jadi pada baris kalimah lafaz jalalah ini? Ya, dia akan bertukar jadi Allahu kalau tak ada inna. Allahu. Bila bertukar kepada Allahu, tak ada inna, tak ada kana. Jadi, contohnya, wallahu yuhibbul muttaqin, wallahu. Ada baris depan kan? Jadi ingat, dia akan berbalik kepada mubtada khobar. Jadi Allah akan jadi mubtada, yuhibbul muttaqin jadi khobar. Ya. Bila ada inna tak boleh sebut mubtada, isim inna. Bila ada kana, dikatakan isim kana. Macam tu. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8. Kaifa, bagaimanakah? Wa in dan jika. Yazharu, mereka mengalahkan. Alaikum, atas kamu. Perkataan yazharu daripada perkataan zahir, nampak. Tapi terkadang ya, fi'il-fi'il ni kadang ada berubah sekiranya ada huruf-huruf tertentu, seperti contohnya perkataan di sini ialah ala. Jadi kerana ya depannya ada ala, jadi makna tu nampak atas mereka dah tak kena. Jadi sebab itu dengan makna mereka mengalahkan ya atas kamu. Wala dan tidak. Yarqubu, mereka perhatikan. Mereka perhatikan, bracket memelihara. Pikum, pada kamu. Illan, kekeluargaan. Ini bukan melainkan, ada tanwin tu, illan. Bukan illa. Illan, ada tanwin. Kekeluargaan. Wala dan tidak. Zimmah, perjanjian. Zimmah ni ingat tak? Kadang disebut dalam fiqh kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang ada perjanjian. Satu kafir harbi. Harbi ni kafir yang memerangi. Kafir zimmi, daripada ni zimmah ni. Ini mana perjanjian. Kafir yang ada perjanjian. Disebutlah kafir zimmi. Ini zimmah. Yurdunakum, mereka sukakan akan kamu. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ta'ba, dan ia enggan. Qulubuhum, oleh hati-hati mereka. Oleh hati-hati mereka. Wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka. Fasikun, orang-orang yang fasik.
Aksaru ni, ini isim tafdil ya. Aksaru, kebanyakan mereka fasikun, orang-orang yang fasik. Lebih banyak mereka orang yang fasik. Tapi sedap diterjemah dengan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Baik, semak semula. Kaifa, bagaimanakah? Wa in, dan jika yazharu alaikum, mereka mengalahkan akan kamu. Wala yarkabubu, dan tidak mereka memelihara fikum pada kamu illan kekeluargaan, wala zimmah, dan tidak perjanjian. Maknanya mereka dah tak pegang lagi, tak pandang lagi sebagai persaudaraan ataupun tak berpegang kepada syarat-syarat janji. Bagaimana kalau mereka mengalahkan kamu? Wa ta'ba qulubuhum, dan ia enggan yurdunakum bi afwahim, mereka menyenangkan atau menyukakan akan kamu bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Kita bahasakan mulutnya bukan main manis, macam itulah. Wa ta'ba qulubuhum, dan ia enggan oleh hati-hati mereka. Hatinya busuk, mulutnya saja manis. Wa aksaruhum fasikun, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Mana kebanyakan orang fasik? Mana fasik di sini ialah mereka mengingkari janji. Itu fasik di sini. Kalau muttaqin tadi, orang yang bertakwa di atas tu, mereka pegang janji. Tapi kalau fasik di sini dengan maksud ayat, iaitu mereka memungkiri janji. Kebanyakannya tak jujur. Tak jujurnya sebab apa? Sebab akidah tadi, akidah yang berteraskan kepada nafsu syaitan. Jadi manalah nak betul? Kalau berteraskan kepada keesaan Allah, kebesaran Allah, itu adalah ada kejujuran. Sebab ada yang ditakuti, iaitu Allah. Kalau kepercayaan kepada nafsu syaitan ni, apa lagi? Sudah tentulah menjurus kepada mengingkari segala apa yang dikatakan. Itu jurusannya tak betul lah, menjurus kepada yang tak betul. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke-9 ya. Ishtaro, telah. Ishtaro di sini dengan makna telah menjual mereka. Ishtaro ni asal mana beli. Asal mana beli. Tapi kalau diselangi dengan bi, ada diselangi, depannya ada bi, ishtaro bi, itu dah makna jual. Kalau ishtaro saja makna beli. Tapi kalau dah ada bi depan tu, itu dah makna jual. Dan telah menjual mereka bi ayatillah, akan ayat-ayat Allah. Samanan qalilah, dengan harga yang sedikit. Samanan dengan harga qalilah yang sedikit. Fasaddu, maka telah menghalang mereka dari sabilihi, jalannya. Innahum, sesungguhnya mereka, sa'a, amat buruklah ia. Apa yang kanu adalah mereka, ya'malun, mereka kerjakan.
Sama ishtara bi ayatillahi samanan qalila. Telah menjual mereka akan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ayat Allah di sini ia adalah Al-Quran, mengikut tafsirnya ialah Al-Quran. Ia dengan harga yang sedikit, maknanya ia dengan dunia. Lebih pentingkan dunia daripada kebenaran Al-Quran. Ya. Mereka meninggalkan Al-Quran kerana mengikut hawa nafsu mereka. Itulah ia menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Teringat dulu, ya, semasa zaman budak-budak, zaman budak-budak dulu. Orang tua-tua kita ni, ya, kalau beli Al-Quran, beli Al-Quran, tak boleh ditawar. Maknanya, contoh harga masa tu RM10 lah, contoh RM10 Al-Quran. Jadi kalau RM10, maka RM10 lah, tak boleh nak ditawar. Sebab mereka, orang-orang mereka fahamkan ayat-ayat ini, maknanya orang-orang alim mereka memahamkan ayat ini, tak boleh jual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maknanya boleh dijual dengan harga mahal dan tidak boleh ditawar. Dia punya tafsiran macam tu. Jadi sebenarnya salah. Tafsiran itu ada tafsiran yang salah. Dan perlu diingat bahawa Al-Quran ini adalah sebuah kitab. Sebuah buku atau sebuah kitab yang kita boleh tawar-menawar kalau kita urusan jual beli. Kecuali kita bersedekah, itu lain. Tapi kalau urusan jual beli masih ada tawar-menawar. Itu kena ingat, jangan jadikan ini sebagai dalil. Sebab tafsiran ayat ini menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit kerana pentingkan dunia sanggup membelakangkan hukum Al-Quran. Jadi sedangkan dunia itu adalah harga yang sedikit dibandingkan dengan akhirat. Dia lebih pentingkan dunia. Dengan merebut dunia tadi akan dapat kedudukan yang istimewa, dapat pangkat yang tinggi, contohnya. Dapat kehormatan dengan membeli dunia tadi. Hukum-hukum tolak tepi, itu kemudian. Hukum Quran tu tolak tepi. Yang penting dunia. Ini yang dikatakan menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dibelinya untuk apa? Dibelinya dunia daripada kebenaran. Macam tu. Lagi apa? Fasaddu an sabilih. Maka telah menghalang mereka dari jalannya. Jalan ni jalan agama. Orang yang beragama dengan jalan yang lurus, yang betul, itu dihalang. Kalau yang tak jujur, boleh belok-belok, itu dipelihara. Mana yang betul-betul ikut, itu dicantas. Inilah sikap-sikap orang-orang kafir zaman Nabi dulu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka amat jahatlah apa yang adalah mereka kerjakan. Jahatlah apa yang mereka sudah lakukan demikian. Di dunia, mereka ada kuasa, mereka boleh berbuat demikian. Tapi di hadapan Allah besok, apa yang dia nak jawab. Engkau sebagai seorang lawyer, jawablah depan Allah. Kalau sebagai seorang lawyer sekalipun, jawablah depan Allah. Belalah diri kamu. Kalau kamu boleh bebas daripada azab Allah. Baik, di sini kanu ya'malun, kedudukan macam ni, ini adalah dikatakan isim inna, khabar inna. Contohnya kanu ni kana. Jadi isim kana tu waw tu. Waw jamaah tu adalah mereka. Mereka tu waw tu. Jadi isimnya ialah waw tu. Kedudukannya dia fi mahalli raf'in. Mengambil tempat marfu baris depan. Mengambil tempat saja sebab dia dhamir. Kalau di Allah, kanallahu, adalah Allahu. Kalau manusia, kanan nasu, adalah nasu. Tapi ini kerana waw tu dhamir,
dia mengambil tempat dhammah sahaja, ya. Ya'malun, ini fi'il dan fa'il, mereka kerjakan. Ini jumlah. Jumlah ini jadi khobar kana. Macam tu, ya. Jadi khobar kana. Cerita kana, khobar tu cerita. Cerita kana ya'malun. Macam tu. Baik, kita sambung lagi. Ya. Ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ke-10. La yarkubu, tidak mereka memelihara. Fi mukmin, pada orang mukmin. Illan, macam tadilah, kekeluargaan. Wala, dan tidak. Zimmah, macam tadi, perjanjian. Kafir zimmi, ingat kan? Kafir zimmi, perjanjian. Wa ulaika, dan orang-orang itu. Hum, mereka lah. Al-mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Semak semula. La yarkubu fi mu'min, tidak mereka memelihara pada orang mukmin. Maknanya mereka tidak memelihara hubungan, ya, pada orang mukmin. Dia sebagai ilan kekeluargaan. Wala zimmah, dan tidak perjanjian. Ya, maknanya dia juga tidak mengendahkan perjanjian. Wa ulaika humul mu'tadun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang melampaui batas. Ini yang merombak perjanjian, ya, wajib diperangi. Ya. Sebab itu berlaku peperangan, ya, Hudaybiyah, ya, kerana peperangan Badar kerana mereka melanggar perjanjian. Ya, itu puncanya. Di sini perkataan akhir, ya, akhir ulaika humul mu'tadun. Ni ulaika ni isim isyarat, dia menjadi mubtada. Ya, mubtada. Ulaika ni mubtada. Mubtada ni subjek. Kemudian mana khabarnya? Humul mu'tadun. Mereka lah. Sebab itu mereka tu kita tambah dengan perkataan lah, kerana nak mentaukidkan orang-orang itu, mereka lah. Tambahlah orang-orang yang melampaui batas, ya. Kalau kita tinggalkan ulaika, hum tu mubtada, mu'tadun tu khabar. Jadi mubtada dah ada dua. Ulaika mubtada, hum mubtada kedua, mubtada sani, ya. Kemudian mu'tadun khabar mubtada sani, khabar mubtada yang kedua. Sebab humul mu'tadun tu, hum tu mubtada, mu'tadun tu khabar. Jadi humul mu'tadun, mubtada dan khabar. Jumlah mubtada khabar yang kedua ni jadi khabar kepada yang pertama, iaitu ulaika. Macam tu dia punya kaedahnya. Ulaika mubtada, humul mu'tadun khabar. Macam tu. Kemudian kalau dipecahkan lagi, ulaika mubtada pertama, hum mubtada kedua, mu'tadun khabar mubtada kedua. Jumlah mubtada dua dengan khabarnya jadi khabar lagi kepada mubtada yang pertama, iaitu ulaika. Macam tu, ya. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-11. Fa'in, maka jika. Tabu, telah bertaubat mereka. Wa aqamu, dan telah mendirikan mereka. As-solata, akan solat. Wa atawu, dan telah mendatangkan mereka. Az-zakata, akan zakat. Wa ikhwanukum, maka saudara-saudara kamu. Fiddin, dalam agama.
Wa nufassilu. Dan kami jelaskan. Dan kami jelaskan al-ayati akan ayat-ayat ini. Li kaumin bagi kaum. Ya'lamun mereka mengetahui. Baik, saya masuk mula. Fa in tabu, maka jika telah bertaubat mereka, wa aqamus solah, dan telah mendirikan mereka akan solat. Ya, taubat, mendirikan solat, wa atuz zakah, dan telah mendatangkan mereka akan zakat. Fa ikhwanukum fiddin, maka saudara-saudara kamu dalam agama. Jadilah mereka sebagai saudara kamu. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum mereka mengetahui. Allah jelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau mengetahui. Ya. Baik, sambung lagi. Wa'in dan jika nakasu telah merombak mereka. Merombak. Telah merombak mereka aimanahum akan sumpah mereka. Mim ba'di daripada sesudah. Ahdihim janji mereka. Wa ta'anu, dan telah mencela mereka. Fi dinikum, pada agama kamu. Faqatilu, maka perangilah olehmu. Perang dengan bunuh bezanya qaf tu pendek dan panjang. Kalau pendek tu bunuh, kalau qaf tu panjang macam ni qa, tu perang. Dan perangilah olehmu a'immah, akan ketua-ketua al-kufri, ketua-ketua al-kufri kafir. Innahum, sesungguhnya mereka, la tiada, aimana sumpah, tiada sumpah lahum bagi mereka. La'allahum, mudah-mudahan mereka, yantahun, mereka berhenti. Wa inna kasu, semak, wa inna kasu, dan jika telah merombak mereka aimanahum akan sumpah-sumpah mereka. Ya. Yang dimaksudkan sumpah-sumpah itu adalah maksudnya perjanjian itulah, ya. Perjanjian tu. Min ba'di ahdihim, daripada sesudah janji mereka. Wa ta'anu fi dinikum, dan telah mencela mereka pada agama kamu. Ya, mereka cerca, cela, ya, agama kamu. Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah olehmu akan ketua-ketua kafir. Innahum la aimana lahum, ya, sesungguhnya mereka tiada sumpah-sumpah bagi mereka. Mana tidak ada lagi janji buat mereka. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka berhenti daripada, ya, melakukan demikian atau berbuat demikian. Okey, satu ayat lagi kita sambung. Allah, adakah tidak? Tuqatiluna, kamu perangi.
Kauman akan kaum. Nakasu telah merombak mereka. Aimanahum akan sumpah-sumpah mereka. Mereka janji. Wahamu dan telah mencita-cita mereka. Dan telah mencita-cita mereka. Bi'ikhraji dengan mengeluarkan ar-rasul rasul. Wahum walhal mereka bada'u telah memulai mereka kum kepada kamu awwala marrah pertama kali. Atahsyawnahum adakah kamu takut akan mereka? Adakah kamu takut akan mereka? Fallah, maka Allah ahakku lebih patut an bahawa tahsyauhu kamu takuti akannya. In kuntum jika adalah kamu mukminin orang-orang yang beriman. Baik, semak semula. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Adakah tidak kamu perangi akan kaum telah merombak mereka akan sumpah-sumpah mereka atau janji-janji mereka. Wahamu dan telah mencita-cita mereka bi'ikhrajir rasul dengan mengeluarkan rasul. Mereka bercita-cita untuk mengeluarkan, ni bahasa kasarnya mengusir. Ya, mereka mengusir rasul. Wahum bada'u lakum. Ya, walhal mereka telah memulai mereka akan kamu awwala marrah, pertama kali. Macam mana pertama kali mereka mengusir ya rasul. Ya, nak membunuh pun ada. Ya. Atahsyawnahum, adakah kamu takut akan mereka? Mana Allah katakan kepada orang-orang mukmin yang bersama dengan Nabi, adakah kamu takut akan mereka? Fallahu ahaku antahsyahu, maka Allah lebih patut bahawa kamu takuti akannya in kuntum mukminin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Baik, kita sampai situ dia punya ayat tafsiran dia. Kemudian kita semak tata bahasa. Rasanya ada pelajaran ada latihan yang suruh buat di rumah. Mana dia latihan dia, cuba sebutkan. Buka mic Okay. Apa latihan yang suruh buat hari itu mengenai tentang fi atau saraf? Okey. 72 ya. Yang lain semua dah buat Apa dia perkataannya? Pertama, hasibah. Hasibah yahsibu ya hisbanan. Okey. Hisbanan. Baik. Kita lengkapkan sampai mana itu? Suruh lengkap.
Okey, sampai mudhari' majhul. Artinya lengkaplah 14 ya. Okey, hasiba yahsibu hisbanan, amar ihsib, nahi la tahsib. La tahsib. Sambil betulkan ya, kalau yang ada yang salah sambil kita sebut, sambil betulkan. La tahsib. Isim fa'il hasibun. Hasibun. Isim maf'ul mahsubun. Mahsubun. Makan mahsabun. Zaman mahsabun. Alat mihsabun. Ya, tafdil ahsabu. Ahsabu. Mubalaghah hassabun. Hassa ya, ada sabdu. Hassa ada alif. Hassabun. Kemudian madi majhul husiba. Husiba. Mudhari' majhul yusabu. Yusa. Kalau madi ke bawah. Ya, husiba, mudhari' majhulnya ke atas. Yuhsa. Yuhsabu. Mana yang tak betul, betulkan ya sambil kita sama-sama menyemak. Okey, ini dalam segi tasrif Arab dia. Kalau terjemahan dia, kalau madi, makna menyangka. Telah menyangka ia madi. Mudhari' ia menyangka. Masdar sangkaan. Amar sangkalah oleh kau. Nahi jangan kau sangka. Isim fa'il yang menyangka. Yang menyangka. Isim maf'ul yang disangka. Makan tempat menyangka. Tempat menyangka. Zaman apa dia? Ada nak tanya tadi apa? Ada tak ada bantai jelah. Ya. Sebab dia punya kaedah macam tu. Ikut kaedah je. Macam tu. Walaupun dalam bahasa kita tak ada tempat menyangka, ya. Tapi kita kena letak juga, itu kaedah dia. Macam tu. Tapi kadang ada masanya memang adalah ada yang berkaitan. Tapi kalau yang tak berkaitan tu, kita kena terjemah macam tu juga. Ya. Okey, masa menyangka. Okey, zaman ya, masa menyangka. Alat? Alat menyangka. Tafdil? Lebih menyangka. Mubalaghah? Tersangat menyangka. Terlampau menyangka pun boleh. Terlampau, tersangat. Ya. Kemudian madi majhul. Telah mustahak tu telah disangka ia. Mudhari' majhul. Ia disangka. Nama dia. Ia disangka. Okey, yang lain kalau ada buat silap, betulkan ya sambil kita sebut tadi. Okey, yang kedua apa? Hasada. Hasada mudhari' yahsudu, masdarnya hasadan. Maknanya dengki, iri hati ya. Dalam surah Al-Falaq pun kita jumpa hasidin iza hasada. Kalau saya bariskanlah hasidin ya. Wa min syarri, wa min dan daripada syarri kejahatan hasidin orang yang dengki. Hasidin itu isim fa'il. Hasidin orang yang dengki. Iza apabila hasada telah dengki ia. Kalau waqaf hasad. Iza hasad.
Tapi kalau baris tengok, madi tu hasada. Jadi manusia ni memang semuanya ada sifat dengki. Semuanya ada sifat dengki, tapi hanya ia dilakukan atau tidak. Sebab itu dikatakan izah. Wa min syarri hasidin iza hasada. Sebab itu ada izah. Kita berlindung dengan dengan orang daripada kejahatan orang yang dengki, berlindung dengan Allah daripada kejahatan orang yang dengki apabila, seperti letak apabila telah berdengki ia. Maknanya kalau dilakukan. Kalau dia dengki saja simpan tak apa. Tapi yang ditakuti kalau dilaksanakan. Sebab itu yang jadi dosa tu kalau mereka laksanakan. Jadi kita berlindung dengan orang yang dengki, dengan Allah daripada orang yang dengki, apabila dia melakukan kedengkian. Okey, kita teruskan. Hasada yahsudu hasadan. Kalau fi'il amar apa? Uhsud. Siapa buat ihsad, ihsud, tu salah ya. Uhsud ikut mudhari. Nahi la tahsud. Mana yang tak ingat lagi, letak satu nota. Amar nahi ikut mudhari. Kena letak nota macam tu. Amar nahi ikut baris mudhari. Kalau tak nanti salah. Tu punca salah pasal tak ikut mudhari. Letak nota. Okey. Uhsud la tahsud. Isim fa'il hasidun. Ini waktu kita melancar dalam sorob hasidun. Tapi kalau dah jadi ayat, jangan pula tak kenal dia isim fa'il bila bunyi hasidin. Dah bertukar bawah, dah tak kenal isim fa'il. Jadi, dia dah jadi ayat. Don, bertukar jadi din. Kadang bertukar jadi dan. Kadang dan. Hasidan. Tapi kita kena ingat nada dia hasi. Itu isim fa'il lah tu. Hasi. Itu isim fa'il. Tak kira tanwinnya don ke, dan ke, din ke. Itu tetap isim fa'il. Sebab dah jadi ayat. Kalau waktu hafal memanglah don. Kadang orang tak faham. Bila don, jumpa din dah tak tahu isim apa. Sebenarnya itulah kaedah. Kalau nak tahu kaedah sorof. Dah jadi nahu, dia don, boleh dan, boleh din. Okey, sekarang ni isim fa'il hasidun. Isim maf'ul? Mahsudun. Makan. Zaman mahsadun. Alat mihsadun. Kebawakan je mihsadun. Tabdil ahsadu, lebih dengki. Mubalaghah hasadun. Hasadun. Madi majhul usida. Mudhari majhul yusadu. Okey. Kemudian makna pula madi. Perkataan ialah kita tak sebut iri hati, kita sebut dengki saja. Fi'il madi dengki. Telah dengki ia. Mudhari masdar. Kedengkian. Amar. Dengkilah oleh engkau. Nahi. Jangan kau dengki. Isim fa'il. Isim maf'ul. Yang didengki. Makan. Tempat dengki. Zaman. Masa dengki. Alat. Alat dengki. Tabdil. Lebih dengki. Mubalaghah. Tersangat dengki. Itu memang adalah tu kan. Tersangat dengki. Itu memang adalah, tapi tempat dengki. Tempat kita berdengki lah kat mana? Tempat kita berdengki tu. Madi majhul. Telah didengki ia. Telah didengki ia.
Mudhari' majhul, ia didengki. Ia didengki. Okey. Satu lagi apa? Asara muka surat apa? Okey. Okey, hasara. Penglihatan atau maknanya lemah. Lemah. Lemah dan lesu. Ini makna lemah lesu ni yang dimasukkan bukan lemah badan, tapi yang dimasukkan ialah lemah pandangan. Dia gunakan hasara. Kita terjemah dengan makna lemah atau makna lesu. Lemah pun bolehlah. Tapi kalau pandangan elok lemah ke lesu? Lemah. Pandangannya lemah. Okey. Baik, kita teruskan. Hasara yahsiru husuron. Mas jadi husuron. Amar apa? Ihsir. Sebab sin ro sir, bawah sir, ihsir. Nahi? La tahsir. Isim fa'il? Hasirun. Hasirun. Isim maf'ul? Mahsurun. Makan? Mahsarun. Zaman? Alat? Misarun. Tabdil? Mubalaghah? Hasarun. Madi majhul? Husiro. Mudhari' majhul? Yusaru. Okey, dengan makna lemah. Cuba terjemah. Kalau madi, lemah. Mudhari', ia lemah. Masdar, kelemahan. Tak, masdar. Kelemahan. Kelemahan. Masdar ni, ya, kita tengok ya, kadang ada masa-masa masdar kita tak boleh menambah mekan dengan mana asal saja. Sebutlah mana asal saja. Ya. Kalau saya kan tak boleh letak orang. Tak boleh. Sebab kalau tak orang jadi isim fa'il. Jadi isim fa'il nanti, ya. Jadi kelemahan. Kelemahan. Baik, kalau isim fa'il fa'il amar, fa'il amar. Fa'il amar. Lemahlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau lemah. Isim fa'il, yang lemah. Yang lemah. Isim maf'ul, yang dilemahkan. Makan, tempat lemah. Zaman, masa lemah. Alat, tafdil, lebih lemah. Mubalaghah, tersangat lemah. Madi majhul, telah dilemahkan ia. Mudhari' majhul, ia dilemahkan. Ia dilemahkan. Ya. Okey, ya. Dalam ayat Quran ya, yang kita jumpa di sini ialah ayat yang akhir ya. Kita jumpa satu perkataan namanya nakasu. Nakasu. Jadi madi tu nakasu jamak. Jadi mufradnya nun kapsa saja, nakasa. Cuba cari nakasa dalam kamus ni. Nun 437. Yang lain boleh buka ya, 437. 437. Jadi 437 kita jumpa perkataan sebelah kiri, ya, nakasa, yankisu dengan yankusu. Dia kalau letak dua tu, ya, letak dua, bawah ya, sebelah bawah. Sebelah bawah kiri. Nakasa yankusu atau nakasa yankisu. Tapi mudhari' tadi pada Al-Quran apa dia? Tak ada kan? Tak ada mudhari'nya. Jadi kita ambil yankusu lah. Ya.
Nakasa yankusu. Kita tinggalkan kisu tu, kita ambil satu saja, yankusu, supaya senang nak buat sorof dia. Nakasa yankusu naksan, dengan makna membatalkan, menindakkan. Tadi kita terjemah dengan makna mereka ya, merombak. Ya. Artinya merombak tu membatalkan lah. Ya. Jadi kita terjemah dengan tadi makna dengan makna nakasu, dengan makna merombak. Ya. Okey. Jadi kita jumpa perkataan nakasa, yankusu. Ni yankusu lagi. Masdarnya apa? Naksan. Naksan. Okey, satu tu untuk latihan ya, latihan sekali lagi ni. Kemudian kita cari dalam Quran ada satu perkataan namanya ta'anu. Telah mencela mereka ayat 12. Ta'anu. Jadi madinya ta'ainun. Ta'ainun, cari ta. 206. Ya. Yang lain boleh buka ya, 206 ya, perkataan ta. Mula daripada ta. Kemudian sebelah kiri tengah ya. Sebelah kiri tengah ta'ana yad'anu ta'nan. Ya, dengan makna nanti ayat lembing betul. Muka surat 206. 206. Tengah-tengah kiri. Ta'ana. Ta'ana yata'anu ta'nan. Makna menikam dengan lembing. Kita terjemah dengan makna mencela. Letak situ. Tulis ya, mencela. Mencela. Jadi perkataan mencela ni ya, seolah-olah macam dia menikam. Menikam agama. Macam tu ya. Di sini mencela agama. Jadi sesuailah dengan mencela agama. Seolah-olah dia tikam belakang. Macam tu. Celaan. Kalau masdarnya celaan. Letak satu tu jadi ta'ana 2. Satu lagi perkataan ya, yang kita nak cari ialah perkataan dalam ayat yang ke-11 ya. Ini ada satu perkataan lagi nanti. Perkataan tamu tu yang lain. Perkataan nombor 10, ayat 10. Ayat 10 layar kubu. Layar kubu. Ya, layar kubu ayat 10. 115 ya. Rokobah. Ya, satu. Ada komputer sebelah tu senang ya. Kita pun ikut senang. Kita pun ikut senang. tak buang masa. Ya. Ro dengan kop dengan apa? Ro kop dengan ba ya, iaitu sebelah kanan. Sebelah 115 ya, sebelah kanan ya, tengah-tengah. Dengan makna mengintip, melihat, menjaga. Kita terjemah dengan makna memelihara. Atau menjagalah, kita ambil menjaga pun boleh. Ataupun dengan Quran tadi yang kita terjemah memelihara pun boleh. Jadi kita terjemah dengan makna memelihara. Okey, letak memelihara situ. Rokoba yarkubu rokobatan. Masdarnya. Jadi 3 ni ya, buat macam yang lalu ya, daripada madi sampailah kepada mudhari' majhul 14. Dan buat terjemahan dia. Ini latihan kedua, insya-Allah terus pandailah ya. Insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung semula.